Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu pada kali ini mendapat liputan dan mendapat perhatian komen daripada netizen yang pelbagai. Namun demikian, ia lebih kepada berbentuk panas. Ini apabila mereka mengaitkan permohonan pembangkang supaya mahu kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan dan menuntut allowance bulanan RM5,000 bagi setiap menteri ataupun pemegang portfolio dalam kabinet bayangan tersebut. Akhirnya netizen balas sebalik dan mereka sekolahkan pembangkang tersebut. Mereka kata, nombor 1, ramai netizen kata, di saat rakyat di dalam kesusahan, dalam kesempitan dari segi ekonomi dan taraf hidup, kata mereka sibuk pula pembangkang nak minta lagi allowance bulanan. Mereka kata tak cukupkah dengan gaji dan allowance bulanan yang diterima sebagai ahli parlimen. Anda pasti tahu, ahli parlimen di mana-mana blok sama ada pembangkang atau kerajaan, dibayar allowance harian di parlimen, dibayar allowance bulanan, dan dibayar allowance lain lagi yang amat menggeliurkan. Memang banyak. Tapi tak tahulah kenapa mahu lagi kerajaan iktiraf kabinet bayangan ini dan tuntut pula allowance bulanan RM5,000 seorang. Saudara, ini memang mengejutkan dan pastinya membebankan. Kedua, netizen menyokolahkan pembangkang dengan perkara kedua. Kata mereka, Anwar Ibrahim sendiri tidak ambil gajinya sebagai ahli parlimen selama sejak beliau menjadi Perdana Menteri. Tapi dia tidak ambil, Anwar Ibrahim bukan allowance parlimen, dia tidak ambil gaji Perdana Menteri untuk membantu rakyat, meringankan belanja rakyat dan meringankan belanja negara bagi memulihkan ekonomi negara. Ini pula pembangkang tiba-tiba muncul nak pula iktiraf kabinet bayangan dan tuntut pula allowance bulanan RM5,000 kata netizen. Mereka banding keikhlasan Anwar Ibrahim dalam memulihkan ekonomi negara dengan keikhlasan pembangkang yang mahu kabinet bayangan ini. Yang ketiga, itu kedua. Yang ketiga ialah netizen membandingkan tindakan kerajaan semua menteri yang ada dalam kementerian di kabinet Anwar Ibrahim. Anda sudah tahu bahawa mereka telah dipotong gaji, kalau tak silap dia 20% atau 30%. Telah dipotong gaji. Mereka sanggup dan bersetuju dipotong gaji bagi menyokong tindakan Anwar Ibrahim mau memulihkan negara kita dan mau mengurangkan perbelanjaan untuk membayar gaji-gaji mereka. Karena Anwar Ibrahim tahu dengan gaji allowance sebagai ahli parlimen sudah cukup untuk mereka dan gaji sebagai menteri dikurangkan. Jadi dengan tindakan itu, kata netizen, orang nak kurangkan gaji, Anda pula minta gaji, kata mereka. Nak buat apa pula? Inilah, mereka mengecam habis-habisan permohonan pembangkang mahu supaya kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan dan tuntut bayangan bulanan, tuntut allowance bulanan RM5,000 tersebut. Saudara-saudara, bukan saja netizen yang tidak bersetuju dengan perkara itu. Bahkan para penganalisis politik ekonomi juga menganggap bahawa anggota kabinet bayangan tidak perlu dibayar allowance. Kata mereka, anggota kabinet bayangan itu tak perlu diberi allowance. Pemberian allowance kepada kabinet bayangan dan yang diwujudkan pembangkang tidak sesuai dilaksanakan, terutama ketika negara masih berdepan ekonomi mencabar. Kata penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali, beliau berkata pemberian allowance kepada kabinet bayangan itu akan memberi kesan kepada perbelanjaan kerajaan dan wang serta cukai rakyat. Katanya pemberian allowance itu bukan keutamaan, terutama dalam keadaan ahli parlimen pembangkang masing-masing mendapat allowance dan saran mencukupi bagi menjalankan tugas. Mereka yang mendapat saran ini bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai institusi
semak dan imbang, baik bertindak bersendirian atau berkumpulan seperti kabinet bayangan, katanya. Itu tanggung jawab mereka, yaitu ahli parlimen pembangkang, dan tidak perlu diberi allowance tambahan RM5.000 sebulan. Pemberian allowance itu memerlukan perbelanjaan besar. Belum lagi ditambah peruntukan menggajikan pegawai penyelidik yang sebenarnya tidak perlu, kerana ahli parlimen perlu membuat kerja rumah sendiri dengan allowance bulanan sedia ada, katanya kepada BH hari ini. Sebelum ini, projek kestabilan dan accountability untuk Malaysia, projek SAMA, menggesa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengiktiraf kabinet bayangan pembangkang dengan diberi allowance bulanan RM5.000 tanpa pension, caruman kumpulan wang simpanan pekerja dan imbuhan lain. Langkah itu bagi mengikut amalan yang dibuat di negara demokrasi berparlimen matang seperti United Kingdom, Australia, Kanada, dan New Zealand. Gerakan itu juga mahu menteri dalam kabinet bayangan untuk mengangkat sumpah sebagai pembangkang setia di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Mazlan berkata, di negara ini hanya ketua pembangkang diberi kemudahan allowance, selain mendapat pejabat dan kedudukannya setara menteri kabinet. Dalam keadaan ekonomi negara yang mencabar, kerajaan perlu lebih berhemah dan mengutamakan keperluan rakyat, katanya. Kami selalu Perikatan Nasional PN mengumumkan 5 ketua portfolio baru dalam kabinet bayangan bagi menyelaraskan pengurusan gabungan itu sebagai pembangkang di Parlimen. Ahli Parlimen PAS Kemaman, Datu Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik Ketua Portfolio Pengajian Tinggi, manakala Ahli Parlimen PAS Bacok, Syahir Sulaiman sebagai Ketua Portfolio Ekonomi. Sementara itu, Ahli Parlimen PAS Tangga Batu, Bakri Jamaluddin dilantik Ketua Portfolio Perdagangan dan Komoditi, manakala Ahli Parlimen PAS Alus Setar, Afnan Hamimi Taib Azzamuddin sebagai Ketua Portfolio Belia dan Sukan. Turut dilantik Ahli Parlimen Bersatu Rompin, Datuk Abdul Khalid Abdullah sebagai Ketua Portfolio Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Saudara-saudara sekalian, ada lagi yang mengatakan bahawa kabinet bayangan yang dikata-katakan ini sebenarnya mungkinkah hanya sebagai wayang politik. Ini kata mereka bagi mengelabui mata para penyokong pembangkang yang kini mula tidak meyakini pembangkang. Mungkinkah dengan lantikan seperti itu dan pengiktirafan seperti itu, nanti boleh diputar belit pula, diputar alam pula, mengatakan mereka telah naik menjadi kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.